Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan sambung lagi dengan subtopik pertama daripada topik differentiation, iaitu bahagian yang kedua daripada subtopik pertama. Di bahagian ini kita akan mula membincangkan tentang macam mana boleh wujudnya kewujudan gradient of tangent bagi sesuatu curve. Differentiation as the gradient of a tangent to a curve y equals to fx. Sebelum itu kita buat recap dulu. Pelajar-pelajar tentu masih ingat dengan pelajaran sebelum ini, macam mana kita nak dapatkan gradient bagi satu garis lurus di dalam topik straight line. Apabila diberi dua titik yang berada pada garis lurus, dua titik yang berada pada garis lurus, ini dua titik, dan titik tersebut mempunyai koordinat, iaitu A adalah koordinat dia x1 y1, B x2 y2. Jadi formula untuk mendapatkan gradient adalah kita mesti menggunakan perbezaan pada paksi y dahulu, iaitu ini perbezaan dia, yang ini dulu, y2 tolak y1, dan ini adalah x2 tolak x1. So dia akan jadi y2 minus y2 minus y1 over x2 minus x1. So kita akan dapatlah dia punya gradient. Benda yang sama sebenarnya berlaku di dalam sesuatu curve, tetapi dia taklah direct seperti berlaku di dalam garis lurus. Apabila kita mempunyai satu curve, satu bentuk curve seperti di dalam graf yang kedua ini, saya letakkan curve ini dengan koordinat dia x and y. Daripada titik P sehingga titik Q ni melalui pembezaan, melalui perubahan pada paksi x dan perubahan pada paksi y. Saya namakan perubahan pada paksi x ini sebagai delta x. This is delta x. Manakala ini adalah delta y. Jadi apabila kita nak tulis koordinat bagi titik Q, maka koordinat bagi titik Q ialah x tambah delta x dan y tambah delta y. Jadi apabila kita nak dapatkan dia punya gradient bagi chord ini, ini adalah chord. Macam mana kita tahu dia chord? Chord adalah apabila satu garis lurus menyambung antara dua titik yang menyentuh pada dua bahagian pada satu lengkung. So itu kita namakan sebagai chord lah. Jadi gradient of the chord bagi keadaan ini adalah kita guna formula yang sebelum ni lah. Guna formula ni, tapi kita apply lah y plus delta y. Kita tolak dengan y yang pertama. This is y1, y2, and this is y1 lah. Tolak y per dengan x tambah delta x. Tolak dengan x. Jadi dia akan jadi y tolak y adalah delta y je lah yang tinggal, dan x tolak x tak ada, kosong. So dia akan jadi delta y over delta x is the gradient of a chord. Apabila keadaan ini berlaku ketika kita ada nilai Q kat sini kan, tiba-tiba Q ni boleh berubah. Mungkin dia akan lebih rapat dengan P sehingga berlaku limit bagi delta x ni menghampiri kosong. Itu pentingnya kita belajar limit tadi.
Okey, keadaan itu, bila berlaku keadaan itu, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi limit bagi delta x, okey, menghampiri kosong untuk delta y per delta x, okey, untuk delta y per delta x, yang mana keadaan ini akan menghasilkan satu titik sahaja pada P, iaitu titik Q tadi kan. Kalau dia Q macam ni, okey, ada dua titik, so Q ni makin dekat dengan P, so dia punya delta x ni akan approaches 0, dan dalam masa yang sama delta y dia pun akan approaches 0 sebenarnya. Okey, jadi ini akan menghasilkan satu pembezaan yang kita namakan sebagai dy dx, iaitu dy dx ni adalah gradient of tangent. Okey, gradient of tangent. Tangent ni apabila titik tersebut hanya menyentuh sekali sahaja pada satu curve. Jadi dy dx, kita boleh simpulkan dy dx sama dengan limit delta x menghampiri 0 untuk delta y over delta x. Okey, kalau kita cerita benda ni banyak-banyak pun akan menyebabkan lebih pening, tapi konsep dia macam tu lah. Sebenarnya kita berasal daripada dua titik, iaitu titik PQ yang berjauhan. Sebenarnya dia tak adalah jauh sangat, sebab dia sebenarnya di atas curve tu macam ni je, antara P dengan Q. P dengan Q tu rapat je, dan dia mempunyai perbezaan delta x dan delta y. Delta x dan delta y yang sangat kecil. Delta tu merupakan perubahan kecil. Okey, jadi saya nak terangkanlah kaedah apabila kita mempunyai satu equation lah dalam bentuk function. Saya nak bagi function bagi curve ini. Okey, function bagi curve ni saya bagi y equals to x squared plus 5. Okey, jadi bila diberi function dia ataupun dia punya equation adalah y equals to x squared plus 5, maka marilah kita cari dia punya koordinat. So koordinat dia ialah x, kat sini ialah x, dan y dia kita tak akan guna y yang biasa, kita tak akan guna y ini, tapi kita akan ganti y yang ini, this y. So dia akan jadi x squared plus 5 adalah dia punya y koordinat. Manakala untuk Q pula, kita akan gunakan delta delta x, delta y lah. Okey, untuk koordinat x dia akan jadi x plus delta x, manakala untuk koordinat y dia akan jadi x plus delta x squared plus 5. Faham ke tak? Okey, dia akan macam ni. Yang ada x ni mesti kena tambah dengan delta x. Kenapa? Sebab ada perubahan pada paksi x. Okey, bila kita dah jumpa macam tu, kita guna sahaja formula untuk gradient yang sebelum ini, iaitu m untuk chord adalah bersamaan dengan y2 minus y1 over x2 minus x1. Guna formula yang sebelum ni, iaitu y2 kita adalah, okay, this is our y2. Kita expand dulu pun boleh. So x tambah delta x squared plus 5. okay, yang ni adalah y2 minus dengan y1 kita adalah x squared plus 5. okay, buat kurungan biasa pun boleh. okay, per dengan x1, x2 kita adalah x tambah delta x minus x. Okey, dan di sini kita expand dulu x tambah delta x squared tambah 5 ni, dia akan jadi x squared plus 2x delta x plus delta x squared. Okey, macam manalah nak sabar buat benda ni.
Okey, latihan dia berbelas tahun jugalah, lama jugalah saya nak dapatkan kesabaran tu. X tambah delta X. Okey, saya tunjukkanlah. X tambah delta X, X darab X sama dengan X squared. X darab dengan delta X ialah X delta X. Delta X darab X ialah X delta X. Delta X darab delta X ialah delta X squared. Kena buat kurungan. Kalau buat delta X squared, dia akan jadi salah. Ada orang buat delta X squared ni benda lain lah ni. Ini benda yang tak sama dia akan jadi kenapa dia macam tu? Okey. Delta X squared ni tak sama ni, tak sama. Okey. So kita teruskan dengan kat sini tolak dengan X squared tolak 5. Okey. Per dengan tadi X tolak dengan X dah tak ada dah, tinggal delta X sahaja. So kat sini X squared tolak dengan X squared dah tak ada. Lupa ada satu lagi tambah 5 kat sini kan. Okey, tambah 5 dengan tolak 5 dah tak ada. So dia tinggal 2X tambah 2X delta X tambah delta X squared per dengan delta X. Okey. Jadi bolehlah potongkan delta X. Yang ni pun tinggal delta X sahaja. Okey. So 2X tambah dengan delta X. Jadi disebabkan oleh dalam soalan ni, dalam keadaan ini kita nak dapatkan chord, dia mesti limit dia menghampiri 0 lah. So gradient of chord ialah gradient of chord ni akan jadi limit delta X menghampiri 0, sebab kita tak tahu chord tu akan berhenti di mana. Dia Q ni akan merapat dengan Q akan merapat dengan P ni sampai ke mana tahap dia, tapi dia punya had dia mesti menghampiri 0. So kita buat 2X tambah delta X. Okey, problem sikit kat sini. Delta X. Jadi bila delta X menghampiri 0, so kita dapat the answer is 2X lah. Jadi itulah gradient of the chord, iaitu 2X. Sebenarnya dia bukan gradient of the chord, dia adalah gradient of the curve at P. This is gradient of the curve at P. Okey. Itu adalah sebenarnya cara macam mana asal usulnya gradient of tangent. Gradient of tangent ni sebenarnya asal daripada gradient of chord, dan apabila chord tu makin mengecil, makin merapat, dia akan ada punya delta X tu akan menghampiri 0, dan di situ dia akan jadi satu titik je. Okey, bila dia jadi satu titik tu menunjukkan dia dah jadi tangent. Okey, bila dia jadi tangent, satu titik tu ialah satu garis lurus menyentuh satu sahaja titik pada curve, maka dia akan jadi tangent, dan kita boleh cari gradient of tangent based on gradient of chord tadilah, tapi mesti limit dia delta X tu menghampiri 0. Okay, so kita nak teruskan lepas ini. Selepas ini kita akan belajar how to find first derivatives from first principles. Dia punya formula, dia punya kaedah tu lain sikit. First principles ni berbeza sedikit sahaja daripada yang ini, daripada cara mencari gradient ni. Macam mana kita dapatkan gradient of tangent by using the formula of gradient yang melibatkan chord tadi. Okey, itu sahaja untuk video ini. Semoga bermanfaat, dan teruskan buat latihan banyak-banyak untuk maths. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.